Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami beramai-ramai di sini ingin membentangkan tentang tajuk kita pada hari ini adalah perkahwinan. Okey, sebelum kita orang semua ni bentangkan, kita terangkan tajuk dalam perkahwinan ni, kita mesti kena berkenal betul. Kalau tak kenal kita tak cerita betul. Jadi bagi saya memperkenalkan diri saya Zaid Jafi bin Zamri dan Saya Dinan Arif bin Rosdan. Saya Muhammad Syahmi bin Syafuddin. Saya Muhammad Iqbal bin Zamil. Saya Razif Isyad bin Azrin. Saya Ahmad Fikri bin Ahmad Faruzi dan kami semua daripada grup daripada kelas CTU 1001 B. okey, jadi kita sudah berkenal, maka kita sudah bercinta, betul kan? Okey guys, Betul. mari kita mulakan dengan maksud perkahwinan. Okey, first of all, maksud perkahwinan. Apa yang kita faham tentang perkahwinan? Perkahwinan ialah akad yang menghalalkan di antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dan menetapkan setiap pihak daripada mereka hak-hak dan tanggungjawab, dan perkahwinan juga dapat mengelakkan daripada zina. Contoh-contoh tanggungjawab ialah macam bernafkah, bertempat tinggal dan sebagainya lah. Okey, dan untuk mengelakkan zina lah, of course lah, sebab kalau perkahwin ni kita ada limit kita. Kata orang sekarang pun kita takut bini, macam tu lah. Ada sebab juga si isteri tak bagi kita keluar, sama ada untuk mengelakkan daripada zina atau fitnah yang lain lah. Seterusnya adalah hadis dan ayat Al-Quran tentang perkahwinan. Okey, untuk ayat Al-Quran adalah surah Az-Zariyat ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Subhanallahul azim. Yang bermaksud, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesaran Allah. Maksudnya adalah Allah ni dah tetapkan jodoh kita dari sejak kita lahir, azali lagi. Jadi kita selalu dengar kan orang kata jodoh di tangan Allah, ataupun kalau dah jodoh tu takkan ke mana kan. Jadi itu menunjukkan betapa kekuatan dan kebesaran Allah. Untuk hadis pula, tidak ada pernikahan melainkan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil. Jika pernikahan berlaku tanpa kehadiran mereka, pernikahan itu adalah batil. Jika berlaku perbadahan tentang wali, maka sultan ialah wali kepada mereka yang tiada wali. Daripada Sahih Ibnu Hibban. Maksud daripada hadis ni ialah dalam sebuah perkahwinan itu wajib perlu ada wali dan orang saksi. Wali ni adalah terdiri daripada bapa ataupun atuk belah perempuan dan lelaki. Kemudian saksi ni boleh juga seperti abang saudara dan sebagainya. Okey, itu saja. Okey guys, kita baru mula, kita permulaan lagi ya. Jadi kita belum lagi ke tengah lagi. Jadi objektif untuk hari ini ya, untuk dalam tajuk perkahwinan, syarat-syarat perkahwinan, punca zina berlaku, cara-cara mengatasi. Kenapa kita letak punca zina dalam perkahwinan tajuk kita hari ini? Sebab kalau nak elakkan zina yang berlaku, mesti berkahwin. Jadi itu yang kita letak punca zina dalam objektif kita hari ini. Jadi yang pertama, syarat-syarat perkahwinan. Ini antara syarat-syarat perkahwinan. Jadi Saya yang akan terangkan syarat-syarat perkahwinan. Syarat-syarat perkahwinan yang seperti hadapan kita ada 8. Pertama sekali, pengantin lelaki, dan kalau tiada lelaki tak boleh berkahwin. Pengantin perempuan, tak ada perempuan pun tak boleh kahwin. Lelaki kahwin lelaki pun tak boleh. Okey, yang ketiga, wali. Wali kebiasaannya adalah ayah kepada si pengantin perempuan. Tapi kalau tiada ayah, atuk, tak ada atuk, abang pun boleh. Kalau tak ada, pakcik-pakcik saudara semua boleh. Yang penting lelaki. Okay. Seterusnya, dua orang saksi
pihak pun boleh, sama ada belah lelaki ataupun belah perempuan. Seterusnya beragama Islam. Seterusnya tidak mempunyai 4 orang isteri, kerana untuk berkahwin ni hak dia adalah 4 orang sahaja. Seterusnya tidak di dalam ihram haji ataupun umrah. Seterusnya sah kelakiannya. Kalau tidak lelaki, mana boleh berkahwin? Betul. Orang tu macam transgender ke, tak boleh. Okey, sekian daripada saya. Sama-sama comfort kan sekarang. Okey, sekarang kita ada di bahagian punca berzina. Punca berzina, okey, yang pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan sekarang. Zaman sekarang ni banyaklah kalau kita tengok kat luar sana. Kita di mana-mana pun kita boleh nampak lelaki ramai dengan perempuan dan tak menjaga ikhtilat langsung lah orang kata. Okey, yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya contohnya kita di ITM sekarang. Kita nampak orang buat zina, kita pun kawan tu pun ajak-ajak kita, so kita pun nak buat. So daripada kita melak daripada buat benda tu dengan kita punya girlfriend ataupun kita punya member, kita kahwin dah terus. Okay, nombor 3 adalah kurang didikan ibu bapa. So zaman sekarang ni ibu bapa kurang meluangkan masa dengan anak-anak mereka. So anak mereka macam terpesong jauh. So dia macam tak kisah pasal anak-anak diorang. So anak-anak diorang pun macam buat apa-apa diorang nak je. So itulah antara punca zina. Okay, seterusnya adalah sikap ini cuba. Zaman sekarang ni pelajar-pelajar ataupun orang kata teenagers, dia ada sikap ingin mencuba sesuatu baru yang diorang ingatkan benda tu macam cool ataupun gempak lah orang kata buat zina, tapi sebenarnya tak gempak, buat dosa lah. Okay, kelima adalah budaya barat. Budaya barat contohnya kita nampak dekat Instagram ataupun YouTube, nampak orang joget-joget seksi ke, buat TikTok ke. Itu sebenarnya adalah punca zina. Bahaya lah. Okay, yang keenam adalah media massa. Media massa contohnya macam Instagram, Facebook, TikTok, Netflix. Semua tu melalaikan lah. Melalaikan dan boleh berpunca kepada zina. Boleh tengok tapi berpada-pada. Ya, berpada-pada. Okey, seterusnya. Seterusnya kita pergi ke cara-cara untuk mengatasi zina. Ada 6. Yang pertama adalah menjaga aurat. Okey, sebagai umat Islam, selain daripada ibadah, solat semua, kita kena juga jaga aurat. Macam yang kita tahu, lelaki pusat jaga lutut. Perempuan semua kecuali muka dan tapak tangan. So kalau kita tak jaga aurat ni, dia susah tau. Dia contoh kalau ada perempuan, kita ambil skop dalam perempuan yang dia pakai baju yang menonjol lah. So kita sebagai lelaki mesti kita suka kan. So kalau tak menjaga aurat ni, dia ada kemungkinan yang besar untuk berlakunya zina. Second adalah menjaga ikhtilat. Dalam arti kata lain adalah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Dalam masyarakat sekarang, terutama yang dalam golongan remaja, yang banyaklah berlaku couple-couple, walaupun mereka kahwin dah buat benda yang tak elok semua kan. So, kita kenalah menjaga ikhtilat. Dan yang ketiga adalah menjaga pandangan. Dia menjaga pandangan dia ada berkaitan dengan menjaga aurat. Saya cakap tadi, kalau kita tak menjaga aurat, confirm ni kita dah susah untuk menjaga pandangan. Kalau kita tengok 3 ni, menjaga aurat, menjaga ikhtilat, menjaga pandangan, semuanya takkan jadi kalau kita tak jaga aurat. So kiranya menjaga aurat ni penting sangat lah. So yang keempat adalah merapatkan diri dengan Tuhan. Tuhan ni lah tempat kita meluah, tempat kita nak minta semua benda lah, Allah kan. So kalau kita dalam rasa dalam diri kita terdetik nak buat zina ke, nak buat dosa ke, so kita berdoa kepada Allah. So yang kelima adalah berkahwin atau bernikah. Kenapa kita kena berkahwin atau bernikah? Sebab first, kita dah buat sunnah Nabi. Second adalah berkahwin saja cara yang kita nak buat benda yang kita akan buat kat dalam zina ni, tapi secara halal. Okay. Dan yang terakhir adalah kempen kesedaran. Dia bukan setakat kempen tau. Dia boleh kita ambil dalam skop macam ceramah. So kita dalam golongan remaja ni, kita kena pergi ceramah-ceramah pasal apa-apa lah untuk nak mengelakkan diri kita daripada buat dosa. Lagi terutamanya dalam perkara macam zina ni lah. Seperti remaja, sebagai remaja, kita mesti ada sikap ingin mencuba tau. So kalau benda ni zina semua ni standard lah dalam golongan remaja. So kalau kita tak dididikan awal dari kecil, contoh kalau kita memang tak pernah pergi ceramah ke apa-apa,
So kita kena pandai-pandai lah join-join supaya kita dapat mengatasi zina ni dalam golongan remaja. So itu saja. Okey. Nampak bijak budak-budak IITM kat sini weh. Baik gila. Stop kat situ. Okey, jadi konklusi hari ni, perkahwinan bukan saja untuk kita meneruskan keturunan kita ataupun mengikut sunnah Nabi, tapi terang lagi bersuluh kita ingin mengelakkan daripada berlakunya zina berleluasa. Okey guys, ini je daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.